Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Seperti biasa, setiap hari suka nak ingatkan pada anda semua dan ingatkan diri sendiri juga agar sentiasa memakai pelitup muka sekiranya kita ada keperluan untuk keluar rumah dan jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Jangan lupa cuci tangan dengan bersih menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Seperti biasa, satu lagi episod kita akan belajar subjek yang menarik. Hari ini kita akan belajar matematik tahap 2. Tajuknya nanti kita akan kongsikan. Kita akan perkenalkan dahulu cikgu yang akan bersama-sama dengan kita. Kita saksikan profil beliau. Baiklah semua, jom sama-sama kita persilakan Cikgu Zuraidi dari SK Taman Tun Dr. Ismail Jaya Shah Alam. Persilakan Cikgu. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi Nisa K. Selamat hari jadi. Wah, terima kasih. Ini dah Cikgu Zuraidi dan keknya di mana? Ini kek hari jadi saya ke Cikgu? Ya, ini special daripada kami, keluarga SK TTDI Jaya untuk Nisa. Wah, terima kasih. Walaupun hari jadi Nisa berapa hari lagi, tapi saya terima Cikgu. Birthday saya sebulan. Boleh Cikgu? Alhamdulillah. Okey, sekali lagi selamat datang Cikgu Zuraidi. Ya, terima kasih sekali lagi. Hari ini kita akan belajar matematik ya Cikgu dari SK Taman Tun Dr. Ismail Jaya Shah Alam. Dan saya tertanya-tanya kenapa Cikgu bawa kek selain daripada hari jadi saya ni. Agak-agak ada kena mengena tak dengan apa yang kita nak belajar ni Cikgu? Tu nak tanya dulu Nisa. Ya, Nisa pernah tak buat kek kat rumah ke? Itu pun kalau rajin lah. Pernah Cikgu, pernah buat kek. Mesti bahan yang digunakan mesti banyak kan? Itulah Cikgu. Banyak nak kena guna. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Sukatan kena betul. Tu dia. Itu sebab kalau kita nak menghasilkan sebiji kek ni bukan mudah. Sebab dia memerlukan bahan yang betul. Dengan sukatan-sukatan yang sepatutnya mengikut kepada kapasiti yang kita untuk menghasilkan kek yang sedap kan? Betul Cikgu. Kalau tidak nanti kan tak adalah daripada jisim dia mesti kena pastikan. Itu dia. Tapi Cikgu, sebenarnya kita nak belajar buat kek ke? Tak. Tak adalah. Kalau kita nak buat kek rasanya tak cukup masa kita kan? Ya, betul. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama untuk lihat tajuk kita yang matematik lebih untuk tajuk jisim. Tajuk jisim. Kita akan kongsikan bersama pada hari ini untuk murid-murid dan juga ibu bapa di rumah. Ya, sebelum saya tanya dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik pembelajaran kita hari ini, saya mestilah nak ajak kawan-kawan saya. Saya kek ni tak boleh habis seorang ni Cikgu. Saya nak ajak kawan-kawan saya untuk turut sama sertai kelas kita dan akan kongsi kek dengan saya di penghujung rancangan. Jadi saya nak tengoklah kawan-kawan saya ni dah masuk kelas ke belum? Hai semua, hai, selamat pagi. Hai kawan-kawan, ini dia rakan-rakan kita dari SK Taman Tun Dr. Ismail Jaya Shah Alam. Apa khabar semua? Jadi Kak Nisa nak berkenalan dengan adik-adik semua. Kita boleh mulakan dengan adik Kaisara. Silakan Kaisara, perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kaisara Nasuhah binti Muhammad Suhairil dan saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tun Dr. Ismail Jaya Shah Alam Selangor. Baik, terima kasih Kaisara. Seterusnya kita ada adik Farish. Silakan Farish. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farish bin Muhammad Ibrahim Saufi dan saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Jaya Shah Alam Selangor. Baik, terima kasih. Seterusnya kawan kita yang bernama Damia. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dara Fakira binti Muhammad Ismail. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Jaya Shah Alam Selangor. Terima kasih. Seterusnya adik Faris Daniel, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farid Daniel bin Suhaimi dan saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Jaya Shah Alam Selangor.
Baiklah, seterusnya kita ada kawan kita yang bernama Darwish. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Darwish Akil bin Muhammad Noor. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Jaya Shah Alam, Selangor. Terima kasih. Dan seterusnya kita ada adik Dayana. Silakan Dayana. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Dayana Zulfa binti Abdul Rahim. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Jaya Shah Alam, Selangor. Baiklah, terima kasih. Itu dia ke-6 rakan kita yang akan turut sama dengan kita untuk episod hari ini, di mana kita akan belajar subjek tahap 2 iaitu matematik, yang di rumah pun kekal bersedia bersama-sama dengan kami. Baiklah, berbalik kepada soalan saya tadi, Cikgu. Kita nak belajar berkenaan dengan tajuk. Cikgu ada sebut tadi jisim. Apa yang kita nak pelajari hari ini, Cikgu? Kita akan fokus kepada asas bagaimana pertukaran unit itu berlaku. Kemudian kita akan pergi kepada operasi tambah dan juga tolak. Sebab ini asas yang perlu diperkukuhkan, yang perlu dikuasai oleh murid-murid untuk meneruskan langkah seterusnya dalam tajuk ini sebagai asasnya. Itu penting sangat-sangat, Nisa. Ya, betul tu. Dan berkenaan dengan tajuk kita hari ini, kita ada video khas yang ingin kita kongsikan buat penonton semua. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Saya suka matematik kerana ilmu matematik menggunakan kehidupan seharian kita. Contohnya ilmu tentang jisim. Jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung dalam suatu objek. Unit jisim bagi sistematik ialah miligram, gram, kilogram dan lain-lain. Jadi, saya dapat membantu ibu saya membuat kek dan biskut. Sebab itu, saya suka matematik. Saya sedang menyiapkan latihan matematik bertajuk jisim. Jisim adalah kuantiti jirim dalam sesuatu objek. Macam mana tu ya? Contoh. 1 paket gula dan 1 bakul kecil penuh dengan buah-buahan. Yang mana lebih berat? Sebenarnya kedua-duanya sama berat. Saya suka matematik kerana dia boleh membuat otak kita berfikir dengan pantas dan dia sangat berkait rapat dalam kehidupan kita. Saya suka matematik kerana saya suka dengan cikgu yang mengajar. Kedua, kerana matematik ada dalam kehidupan kita. Setiap barang mempunyai jisim. Contohnya kerusi, meja, sofa dan banyak lagi. Kawan-kawan suka matematik? Jisim ya? Apa yang saya tahu tentang jisim ialah jisim adalah jumlah jirim atau bahan di dalam sesuatu objek. Jisim diukur dalam unit seperti gram dan kilogram. 1 kilogram bersamaan 1000 gram. Wah, itu dia perkongsian daripada adik-adik kita berkaitan dengan topik jisim. Rata-rata mereka suka sebab ianya berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Betul, Nisa. Baiklah, cikgu, kita pun tak nak buang masa. Kita nak teruskan pembelajaran kita. Tapi sebelum tu, saya nak jemput cikgu untuk sanitasi dahulu tangan cikgu. Sebelum kita lakukan apa-apa aktiviti, kita mestilah mematuhi norma baru. Silakan, cikgu. Okey, baiklah. Saya pula cikgu ya. Okey, silakan. Okey, adik-adik di rumah, Kak Nisa nak tanya adik-adik di rumah, adakah adik-adik telah bersedia? Kalau dah bersedia, Kak Nisa nak minta double thumbs up. Boleh? Ya. Okey, semua dah bersedia. Saya harapkan yang di rumah pun dah bersedia. Jadi jom cikgu, kita boleh mulakan. Silakan cikgu. Baik. Terima kasih, Nisa. Jadi pada hari ini kita akan teruskan kepada tajuk yang kita nak kongsikan. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan tips dan juga kaedah pantas. Yang mana pada asasnya kita akan kongsikan konsep yang biasa digunakan pakai oleh penyelesaian soalan. Jadi yang murid-murid juga gunakan. Tetapi hari ini cikgu nak kongsikan kaedah pantas, kaedah mudah, lebih cepat berbanding dengan kaedah biasa yang digunakan oleh murid-murid. Jadi di sini kita akan mulakan, untuk makluman semua, kita akan mulakan dengan standard pembelajaran kita melibatkan 3 unit yang kita akan bincangkan pada hari ini. Yang pertama, saya menukar unit jisim melibatkan gram dan kilogram dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. Yang kedua, menambah hingga 3 jisim dalam pecahan dan perpuluhan tanpa dan dengan penukaran unit. Dan yang ketiga, menolak melibatkan hingga 3 jisim, pecahan dan perpuluhan tanpa dan dengan menukar unit. Ini yang kita akan bincangkan hari ini. Jadi pada anak-anak yang di rumah, murid-murid di rumah, kita akan kongsikan kaedah yang paling cepat dan mudah.
Betul tu. Cikgu, saya lihat di sini ada langkah-langkah yang telah rakan-rakan kita tadi sebutkan di mana ianya mudah untuk difahami. Jadi kalau kita nak tengok mudah ke tak mudah, kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Halo, Douglas Lim sini dan saya ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan kepada semua warga Malaysia. Cuti bagus-bagus ah. Hai adik-adik, nak tingkatkan penguasaan dalam pembelajaran? Didik TV kan ada? Dapatkan info terkini tentang dunia pelajaran di media sosial Didik TV seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan Telegram. Untuk video penuh, anda boleh layari YouTube Didik TV dan juga laman web Tonton. Selamat belajar! Didik TV merupakan platform terkini pendidikan. Kita akan melalui satu momen di mana perkongsian ilmu itu sangat jelas. Tip-tip yang mudah, teknik-teknik yang berkesan, guru-guru yang berpengalaman. Mari kita sama-sama menonton Didik TV. Sekarang, saya dapat mengikuti pelajaran dengan lebih jelas. Melalui pembelajaran ini, saya berasa lebih yakin untuk menghadapi peperiksaan. Terima kasih Didik TV. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa kita di Cikgu Zuraidi dan kawan-kawan saya dari SKTTDI Jaya Shah Alam Selangor. Topik kita hari ini adalah JISIM di bawah subjek matematik. Jadi Cikgu Zuraidi bersedia? Okey, saya Jom sedia. kita mulakan. Silakan Cikgu. Okey, kita kena teruskan daripada segi konsep asas. Saya nak uji anak-anak semua untuk murid-murid untuk melihat bagaimana kita nak menukar dengan cepat. Ini adalah asas daripada ketika kita di tahun 3. Jadi saya nak murid-murid yang bersama dengan cikgu pada hari ini secara Google Meet. Jadi kita nak jawab secara spontan. Cikgu akan panggil nama dan dia akan jawab. Baik. Kita sama-sama kita lihat. Okey, saya minta Muhammad Faris untuk menjawab soalan yang pertama. Faris Daniel ya. Muhammad Faris. Faris Daniel. Okey, Muhammad Faris Daniel, soalan yang pertama. Apakah jawapan awak? 2 kg bersamaan? Bagus, Tania. Betul jawapan. Okey, kita teruskan. Kita minta kepada Kaisara jawapan yang kedua. 5,000 gram. Okey, bagus. Betul. Ini sebagai asas. Okey, kita teruskan kepada Darwish untuk menjawab soalan yang ketiga. Darwish, 8,000 gram. Okey, bagus. Ini dia. Kita kena berlatih juga untuk mencongak supaya kita dapat menyelesaikan soalan-soalan ini dengan baik. Baik, untuk soalan nombor 6 hingga nombor 10, cikgu nak minta Muhammad Faris untuk menjawab soalan nombor 6 dan 7. Silakan Faris. 3 kilogram. Okey, bagus. Tania. 14 kilogram. Bagus. Menjawab dengan betul dan tepat. Okey, sekarang saya nak minta Damia. Damia, sila jawab soalan nombor 8, 9 dan 10. 2,560. Bagus. Tania. Dan yang ke-9? 4,075 gram. Bagus. Okey, 4,075 gram. Dan juga nombor 10? 7.045 kilogram. Okey, bagus. Ini asas ni Nisa. Kalau asas ini tidak dikuasai dengan baik, dia akan ada masalah bila menyelesaikan soalan-soalan operasi nanti. Okey. Baik, jadi kita akan teruskan. Ini adalah sebagai tips 1 kg bersamaan dengan 1,000 gram. Seperti mana yang telah kita pelajari, murid-murid juga faham tentang asas ini. Dan bagaimana kita nak menukar daripada unit kg kepada gram, kita akan darabkan dengan 1,000. Manakala untuk gram kita tukar kepada kg, kita perlu bahagi dengan 1,000. Jadi, cikgu akan tunjukkan selepas ini bagaimana mudah hanya menjawab matematik dengan pantas. Okey, baik. Kita akan terus kepada uji minda. Masih di uji minda lagi, supaya anak-anak ini dapat mengingat kembali apa pernah mereka belajar ketika tahun 4, tahun 5, malah tahun 3. Jadi kita lihat bersama-sama di sini mereka telah didedahkan bagaimana kita nak tengok menukar unit. Menukar unit melibatkan unit yang ada dalam JISIM. Bagaimana kita nak tengok macam mana mereka menjawab. Okey, saya minta kepada sini Kaisarah. Saya nak awak jawab soalan ini. Boleh?
Okey, kita mulakan dengan kalau kita tengok daripada timbangan ini, bagaimana kita nak menentukan berat ataupun jisim bagi seekor ikan ini? Dalam kg ni Kaisarah. Jawapannya 4.6. Bagus Kaisarah. Kalau gram? Gram 4,600. Bagus. Kalau dalam kg gram. Ini gabungan unit. 4 kg 600 gram. Bagus. Dan satu lagi yang biasa kita jawab soalan-soalan bentuk begini, bagaimana dalam bentuk pecahan Kaisarah? 4/3/5 kg. Bagus. Ini adalah tips yang sangat penting yang mana murid-murid perlu fahami supaya mereka dapat mengubahnya dan juga menukar unit dengan cepat dengan pantas. Mesti berlatih. Mesti berlatih. Okey, bagaimana dengan yang kedua ini? Cikgu nak cuba minta kepada Darwish untuk menjawab soalan ini. Okey, Darwish, kita cuba Darwish. Tukar kepada unit kg. 2.7 kilogram. Sebutan kita kena sebut dalam bahasa Melayu. 2.7 kilogram. Okey, bagus. Itu baru tepat. Okey, terima kasih Darwish. Okey, teruskan Darwish. Bagaimana dengan gram? 2,700 gram. Bagus. Tu. Rasa Nisa juga sedang mencongak tu. Betul. Okey, bagaimana dengan gabungan unit kg dan gram? 2 kilogram 700 gram. Yes, bagus. Betul. Kena sebut unit tu sekali supaya kita kena ingat bila kita menjawab soalan peperiksaan juga. Jawapan akhir dia perlukan unit itu sendiri. Pastikan jangan sampai salah. Bagaimana dalam pecahan? 2/7/10 kilogram. Bagus. Tahniah pada Zawiz. Cikgu, kalau kita jawab soalan, kemudian kita tertinggal unit tu, terlupalah letak kilogram ke, terlupa letak kg tu, maknanya tak ada markah. Dia bergantung kepada soalan. Baik. Soalan tersebut untuk unit jawapan akhir bergantung pada jawapan. Kalau dia minta tukar kepada unit sesuatu unit yang berbeza, diperlukan unit itu disertakan. Berbanding dengan unit yang tentu dia dah tersedia jawapan. Contohnya kertas 1. Dia lebih mudah berbanding dengan kertas 2. Ini untuk pentaksiran PBD nanti. Baik. UPSR dah tak ada lagi dah kan? Betul. Okey, baik. Kita seterusnya last untuk ini supaya kita anak-anak semua boleh nampak bagaimana kita nak selesaikan. Damia, cuba jawab soalan ni Damia dalam kg. 1.5 kilogram. Bagus. Apa yang perlu kita lihat apabila melibatkan senggatan ini, kita kena pastikan calik-calik di sini perlu murid-murid kena ketahui. Sebab bila ada 10 ni, setiap satu calik ini diwakili oleh 100 gram. 100 gram. Itu murid-murid kena tahu. Bagaimana kalau ada 4? Diwakili setiap calik itu ada 250. Kalau melibatkan 2 saja, 500 tadi 250, 500 gram. Dan kalaulah setiap satu itu ada berapa? 5, setiap satu adalah 200. Itu murid-murid kena tahu asas tu. Okey, baik, seterusnya 1.5 kg bagaimana dengan gram? Damia. 1,500 gram. Bagus. Perlu dilatih, murid-murid perlu sentiasa biasakan dengan unit-unit begini. Bagaimana dengan kg dan gram? Gabungan unit. 1 kilogram 500 gram. Bagus. Bagaimana pula dengan pecahan? 1/1/2 kilogram. Okey, baik. Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih. Itu adalah sebagai uji minda supaya mereka dapat ulang kaji kembali. Ulang kaji, betul. Sebab bila kita tak berlatih, matematik ini kena buat latihan secara berutusan. Dia kena sentiasa berulang kali supaya kita akan dapat mengukuhkan asas yang kita ada, Nisa. Itu insya-Allah murid-murid semua dapat menjawab dengan baik. Ini antaranya bagaimana nak menukar. Kalau kita tengok kepada asas pengiraannya, ini adalah pengiraan asas yang kita jalankan. Seperti mana murid-murid nampak, macam ini penyelesaian dia. Kalau kita lihat bagaimana kita kena darabkan dengan 1000. Pergerakan titik perpuluhan sebanyak 3 kali. Betul. Ke kanan. 1, 2, 3. Sebagai contoh. Dan kemudian dia akan menghasilkan jawapan 1,900 gram. Bagaimana kita nak menyelesaikan? Banyak cara sebenarnya, Nisa. Bukan sahaja untuk menggerakkan titik perpuluhan, ada yang menggunakan pelbagai cara. Nanti saya akan tunjukkan untuk soalan seterusnya. Baik, cikgu. Okey, baik. Kita teruskan kat sini. Saya nak minta bertanya pada murid-murid macam mana kita nak menyelesaikan soalan selepas nilai. Bagaimana di sini sebagai contoh. Kita juga boleh menggunakan one tree box. Minta maaf, terconteng di situ. Baik. Tak apa, cikgu. Saya kini adalah kg. Itu dia, kita letak sini kg. Di bawah ini adalah gram. Okey. Itu dia.
Jadi bagaimana nak selesaikan? Di sini adalah titik perpuluhan. Titik perpuluhan. Jadi di sini apabila penyusunan, kita akan mulakan dengan sifar perpuluhan sifar 5. Tu dia. Dia macam 5 cikgu, tapi tak apa, saya faham. Okey, tak apa Okey, minta maaf. Mana saya ni? Jadi 5, kita letak sini sifar. Minta maaf Sini adalah 5. Kita tukarlah sini 5. 5. Tu dia. Boleh kita ubah. Jadi hasilnya jawapannya kita akan ambil nombor yang di sini. Jawapannya adalah 50. Itu dia Ini sebagai contoh. Baik, jadi kita akan teruskan kepada soalan bentuk begini. Bagaimana kita nak selesaikan? Saya nak minta kepada Kaisara untuk menjawab soalan ini. Apakah jawapan yang kita boleh berikan? 1750 gram. Baik, pengiraan asas kalau kita lihat di sini cara yang pertama. Bagaimana kita selesaikan soalan tersebut adalah cara yang pertama dan ini adalah cara yang kedua. Bagaimana kita nak menggunakan formula 1000? Formula 1000 kita kena tahu apabila melibatkan formula 1000, bila kita mulakan kalau kita 2, maka setiap satu adalah diwakili oleh 500. Kalau melibatkan 4, setiap satu diwakili oleh 250. Bagus. Nah, Nisa. Boleh jadi anak murid saya tu. 5 200. Macam tu. Kalau 8, ni dia kalau melibatkan 8 bila 8 125. Yes, betul. Dan yang terakhir apabila melibatkan formula 1000 kalau 10 100. Baik, bagaimana kita nak gunakan? Kita lihat di sini 4 ni di bawah. Baik, apabila 4 diwakili oleh 250. Ini adalah kaedah pantas. Lagi cepat dah pantas. Kita darabkan nombor di atas. 250 darab dengan 3 750. Betul, 750. Satu ini kita naikkan di atas. Macam itu saja. Jadi jawapannya lebih cepat dan pantas berbanding dengan kaedah yang pertama, kaedah yang kedua dan ini ada cara yang ketiga. Jadi murid-murid kena faham, itu adalah cara yang lebih mudah. Baik, jom kita teruskan. Jadi di sini bagaimana kaedah yang pertama, cara dia kalau kita minta dalam pecahan, inilah cara dia. Bagaimana kita nak menyelesaikan, kita kena asingkan setiap satu. Macam mana kita nak selesaikan? Kita asingkan dengan 2 kg, kemudian ditambah dengan sifar 0.5 kg, kemudian barulah kita tukarkan kepada pecahan dan inilah hasil dia. Bagaimana kita nak tukarkan? Apabila kita nampak saja 5 itu diwakili oleh setiap satu adalah di sini 500, kita tahu itu adalah 2, 1/2. Itu yang kita kena berlatih dan kita kena sentiasa ulangi setiap kaedah tersebut. Okey, baik. Jadi di sinilah jawapan dia. Bagaimana untuk kita selesaikan seterusnya? Kita tengok kepada soalan begini. Okey. Soalan begini bagaimana kita nak selesaikan? Cara dalam perpuluhan. Kita lihat sama-sama anak-anak. Kalau dalam perpuluhan kita tukarkan begini, inilah hasil dia. Cara dia adalah seperti mana murid-murid sedia faham, kita selalu akan gunakan bahagi dan kita gerakkan titik perpuluhan. Ke mana? Ke depan, cikgu. Betul. Maksudnya dia akan bergerak ke kiri. Ke kiri. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Okey, baik. 1, 2, 3. Nak gerakkan secara atas, di atas atau ke bawah pun tak ada masalah. So, inilah jawapan dia. Okey, baik. Okey. Itu dia. Jadi, itu cara dia menggerakkan tip tuan. Ini biasa digunakan oleh murid-murid di sekolah. Okey, sebenarnya cara banyak. Saya ada 5 hingga 10 cara macam mana kita nak menukar. Jadi, insyaAllah kita akan tengok soalan seterusnya. Soalan yang lebih mencabar. Okey, bagaimana dalam pecahan? Dalam pecahan juga kalau kita lihat di sini bagaimana kita nak selesaikan apabila kita dah masukkan sifar di sini, sifar di atas dan bawah kita dah masukkan, dia menghasilkan dengan jawapan yang ini. 57/10 kg. Kemudian bila kita tukarkan ini dalam bentuk pecahan tak wajar, ini adalah dalam nombor bercampur dan yang akan menghasilkan 57/10 kg. Okey, so murid-murid di rumah boleh faham? Semua masih okey ke? Fokus masih bersama dengan saya. Itu dia. Terima kasih. Baik, cikgu. Baik, untuk pertemuan seterusnya, yang ini selalu Nisa, yang banyak pelajar-pelajar buat salah. Yang tak tahu macam mana nak menukarkan, kadang-kadang mereka ini keliru. Jadi bagaimana caranya? Kalau kita tengok kat sini, ini adalah cara asas yang digunakan. Jalannya mungkin jauh lebih panjang berbanding dengan kaedah yang seterusnya yang cikgu nak kongsikan. Jadi kalau kat sini kita tengok, panjangnya nak dapatkan hasil, betul kan? Betul. Jadi kita gunakan ada kaedah pelbagai. Ada kaedah pelbagai.
kita boleh gunakan kaedah kotak 1-3. Ni lebih kemas lah. Sini titik perpuluhan. Okey, baik. Kita kena gunakan, kemudian letakkan unit di sini. kg. Kemudian di sini adalah gram. Baik. Bagaimana kita selesaikan? Kita mulakan dengan 3 kg. Letakkan di tempat yang sepatutnya, iaitu di sini. Ya. Kemudian 400 gram. Kita kena tahu bahawa gram ada 3 nombor. Kita letakkan daripada belakang sifar 4. Jadi apabila kita nak tukar kepada jawapan, sifar di belakang ini tidak perlu kita gunakan. Ini kita tak perlu gunakan. Kita hanya ambil 3.4 saja. Inilah jawapan dia. Tak keluar pula. Yes. Okay, keluar. Itu dia. Itulah jawapannya. Lebih mudah berbanding dengan kaedah yang biasa kita gunakan. Baik. Jadi kita teruskan kepada soalan ni. Saya nak minta jawapan daripada kita nak minta sini Dayana Zulfa. Okey, sila jawab soalan Dayana Zulfa. Bagaimana kita nak dapatkan jawapan dalam kg? Apa jawapan saya? Jawapannya 5.2 kilogram. Okey. Okey, baik. Kalau kita tengok kat sini macam mana kita nak menyelesaikan jawapan tersebut. 5.002 kg. Okey, jadi memang biasa dia sebut sebab gabungan unit. Yang disebut tadi gabungan unit 5.2 kg. So dah biasa disebut bagaimana kita nak selesaikan soalan tersebut. Jadi bagaimana nak menyelesaikan ini? Kita boleh gunakan kaedah yang ada. Yang biasa kita gunakan, contohnya gerakkan titik perpuluhan juga boleh. 3 kali daripada sini. 1, 2, 3. Bagaimana kita nak selesaikan? Di sini apabila tidak ada nombor, tak ada nombor, letak sifar. Tak ada nombor, letak sifar. Kemudian bila meletak dalam unit kg, kita letakkan titik perpuluhan di situ. Dan menghasilkan jawapan ini 5.002 kg. Ini cara yang mudah berbanding dengan kaedah yang biasa kita guna pakai di dalam sistem pengiraan asas secara konsep. Cikgu. Mungkin ada yang terkeliru tengok 2 gram tu, kalau saya pun laju jawabkan 5.2, tapi kita kena tengok betul-betul jumlah atau nombor yang diberikan agar memberikan jawapan yang tepat. Tapi kawan-kawan di rumah kalau ada yang tengah-tengah buat latihan, alamak salah, jangan malu, jangan segan, boleh bertanya guru. Itu adalah sebahagian daripada proses pembelajaran. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Lampu mata. Lampu terang. Lampu cahaya. Sinar cahaya. Sinar matahari. Cahaya lampu. Sinar matahari. Cahaya lampu. Cahaya mata. Cahaya matahari. Atom berasal dari bahasa Yunani automos yang artinya tidak dapat dibagi lagi. Apa ni? Kek pisang. Kek pisang. Kek pisang. Hari tu Abang Haji pergi main foot golf. Yang bestnya foot golf ni, kita boleh main bola atas padang golf. Beza dia, lubang dia besar sikit daripada lubang golf lah. Permainan dia sama juga macam golf. Jawab. Mengapa kita perlu ke sekolah? Jawapannya menuntut ilmu. Sekolah tak bergerak. Ya Allah, kena lagi aku. Ni teka-teki ni dahsyat ni. Sudahkah anda mencuba perkhidmatan digital KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempa slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat akan menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Pesakit juga kini boleh menjalani penilaian kesihatan susulan secara maya. Doktor yang bertugas akan merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Didik TV KPM. Terima
terima kasih kerana masih setia menonton teras di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar tentang GSIM dan setakat ini Cikgu Zuraidi dah kongsikan dengan kita bagaimana nak buat pertukaran unit. Jadi jom Cikgu Zuraidi kita teruskan. Baik, terima kasih Nisa. Jadi cikgu akan teruskan untuk subtopik iaitu tambah. Yang mana tambah ini adalah merupakan operasi yang termasuk dalam operasi yang 4. Baik. Tambah, tolak, darab, bahagi. Malah dalam tajuk GSIM ini, dia menggabungkan tajuk perpuluhan. Kalau kita lihat di sini bagaimana kita nak menyelesaikannya adalah dia berkaitan juga dengan perpuluhan. Jadi anak-anak semua, murid-murid yang dikasihi sekalian, kita kena tahu bagaimana kita nak meletakkan titik perpuluhan tersebut selajur. Sebab ada murid-murid yang tidak tahu untuk menyusunnya dengan baik. Dan ini adalah unit KG. Jadi anak-anak semua boleh lihat di sini, dia melibatkan, kalau kita tengok di sini, ini melibatkan tidak ada sebarang pertukaran unit yang lain. Kita jawapannya juga adalah KG. Ini lebih mudah berbanding apabila kita gabungkan dengan unit-unit yang berbeza. Itu memulakan step yang agak sedikit panjang. Jadi kalau kita tengok pada soalan ini, cikgu beri secara asasnya. Kalau kita tengok bagaimana penyusunannya, cikgu nak highlightkan kepada murid-murid, kita kena pastikan susunan ini. Dia. Titik Susunan. perpuluhan cikgu ya? Betul, titik perpuluhan. Mesti selajur. Pastikan ianya daripada atas sehinggalah ke bawah ini, pastikan selajur. Ini ada dalam tajuk perpuluhan. Mungkin anak-anak, mungkin murid-murid terlupa. Dan unit tersebut ini, apabila kita meletakkan dalam kertas 2, menjawab soalan subjektif, kita perlu meletakkan unit dia. Kita selesaikan, kemudian kita letakkan jawapan di ruang jawapan yang disediakan. Jadi murid-murid kena faham tentang ini. Ini asas. Bagaimana teknik menjawab soalan. Jadi anak-anak, ini boleh nampak ini soalan agak mudah. Jom kita pergi soalan yang lebih mencabar. Apabila di sini kita lihat ada gabungan unit. KG tambah dengan gram. Ini unit 3/5 kg tambah dengan 760 gram sama dengan jawapan yang diminta, jawapan akhir adalah gram. Di sinilah murid-murid bila nampak saja pecahan di depan ni, mereka jadi takut. Takut susah lah nak jawab, cikgu macam mana ni. Betul. Jadi tu Nisa, kita hari ini kita tunjukkan langkah-langkahnya bagaimana nak menjawab soalan ini dengan cepat dan pantas. Saya mulakan dengan asas dan konsep. Bagaimana murid-murid dapat menyelesaikannya mengikut asas dan juga konsep yang mereka belajar ketika tahun 3, tahun 4 dan juga tahun 5. Jadi inilah cara bagaimana mereka menukarkan dia. Kita akan mendarabkan dengan 1000. Dan kita akan mendapat hasilnya adalah 600 gram. Cikgu, yang langkah pertama ni, ini yang kita belajar pertukaran unit tadi kan? Betul. Daripada pecahan pergi ke unit yang dikendaki sama ada kilogram ataupun gram. Dan ianya berkaitan antara apa yang kita belajar tadi semasa menukar unit. Okey, bagus Nisa. Baik. Untuk langkah kedua, kalau kita tengok kat sini, apabila sudah selesai, kita dah tukarkan dia sebab kita nak pergi kepada gram. Jadi, kg ini perlu kita tukar kepada gram terlebih dahulu. Ini dia. Jadi, bila dah selesai di situ, kita boleh selesaikannya menjawab secara bentuk lazim. Beginilah susunan dia. Tidak ada titik perpuluhan sebab dia dalam unit gram. Kalau dalam unit kg, perlu ada titik perpuluhan. Ini jelas. Ini asas. Jadi di sini bagaimana kita nak mudahkan Nisa? Macam mana kita nak menukar ini dengan cepat dan pantas? Ingat tak tadi formula 1000? Ya, cikgu. Kalau kini anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian, nampak tak sini 5? Ni 5 tadi kan? Kalau 5 tadi, siapa nak jawab ni? Dia jadi berapa? Mewakili berapa? Kaisarah boleh cuba? Kalau 5, ingat tak formula 1000 tadi? Kaisarah Nasuha? Kalau 5, kalau pecahannya di bawahnya 5, ya, setiap betul. satu mewakili berapa ratus gram? Berapa ratus gram? 200 gram. Bagus. Tu dia. Bagus Kalau formula 1000 tadi bila 5 saja, ini adalah minta maaf ya. Okey, baik, kita terus ke sini. Okey. Okey, baik, tak apa, kita mulakan semula. Kalau kita tengok kat sini 5 sini adalah 200. Kita darabkan dengan 3. Berapa ratus? 600. Unitnya berapa? Unitnya gram. Gram. Jadi letak sini. Ini adalah kaedah pantas. Gitu. Baik.
Jadi bila kita dah tukarkan unit tersebut, baru kita boleh selesaikan soalan tersebut dengan cepat dan pantas. Untuk menjawab kertas 1, dia ada teknik dia. Betul. Untuk cepat dan pantas. Tetapi di sini bukanlah kita membincangkan kertas 1, lebih kepada subjektif. Jadi inilah cara dia bagaimana kita nak lebih cepat berbanding dengan langkah yang pertama. Okey, jelas ya anak-anak semua? Murid-murid yang cikgu kasih semua? Baik, jom kita terus kepada soalan seterusnya. Ni macam lagi susah je cikgu ni. Macam mana? Betul, memang bila melibatkan unit, kalau kita tengok unit di sini kg. Kemudian kg dalam pecahan. Ya. Kemudian ini gram dan dia minta jawapan dalam kg. Jadi di sini semakin matematik ni tu yang saya mengharapkan anak-anak semua jangan takut kepada matematik ni. Betul. Dia menganggap bahawa matematik ni terlalu susah. Bila dilihat saja gabungan-gabungan unit begini, semakin menakutkan. Betul. Jadi kita tak nak. Itu sebab anak-anak semua jawablah beransur-ansur daripada soalan yang mudah hinggalah ke sukar. Daripada soalan yang kita boleh membina diri kita lebih yakin. Ya, betul. Matematik perlu ada keyakinan. Perlu ada usaha yang berterusan. Jangan rasa putus asa. Dan ini kerap buat penting. latihan, cikgu. Sentiasa. Mesti. Jangan kata cikgu hari ini saya buat cikgu 20 cikgu. Lepas tu jumpa sebulan lagi. Barulah dia kata cikgu saya baru buat 20 yang dulu. Saya tak buat lepas tu. Memang dia akan lupa. Baik. Jadi sekarang bagaimana nak menukar? Cikgu tunjukkan secara asas macam mana dia jawab. Untuk menukar, kita kena tukarkan satu persatu melalui daripada 12 1/2 kg. Kemudian langkah yang kedua kita kena tukarkan pula untuk gram. Ini kita kena tukar. Di sini kalau kita nampak bagaimana kita kena tukarkan mengikut langkah pertama dan kedua. Dan di sini langkah ketiga kita menghasilkan jawapan. Bagaimana cara lebih mudah? Jom kita tengok. Ingat tak tadi 2 di bawah setiap satu 500. Formula 1000 kan cikgu? Ya, saya formula 1000. Kita darabkan dengan satu. Darab dengan 1. 500. Macam tu. Itu dia. Okey, kemudian 12 ni kita terus naikkan ke atas. Jadi 12,500. 12,500. Lebih cepat kan? Ya. Jadi bila selesai kat sini nak tukar kepada kg. Bila sini minta dalam kg, secara automatik tak apa cikgu teruskan je. Tak apa Okey, di sini. Ya. Okey, baik. Kita kena pastikan letakkan titik perpuluhan. Jangan lupa kita kena gerakkan. Okey, baiklah titik perpuluhan tu di sini. Kita kena tahulah 3 kali pergerakan. Ya. Baik, kemudian di sini juga begitu. Kita gerakkan 1 2 3. Letak titik perpuluhan dan letakkan sifar di sini. Jadi bila dah selesai di situ, barulah kita susunkan dalam bentuk lazim. Beginilah. Baru kita susun. Lagi cepat dan pantas. Betul. Dan mengelakkan berlakunya kesilapan semasa menukar. Ya. Menukar unit. Dan akhirnya kita dapat jawapan 17.67 kg. Baik, soalan seterusnya makin lagi mencabar. Jadi saya nak minta murid saya akan jawab. Kali ini cikgu nak bagi peluang kepada kalau kita tengok sini, Faris Daniel. Nak cuba boleh ke? Kita cuba Okey, Faris Daniel sila jawab soalan ni. Dapat dah jawapan ni, soalan ni. Okey, apakah jawapan dia? Cikgu bagilah langkah yang pertama. Kita kena buat apa dulu? Sebab kita minta dalam kg, betul tak? So, kita kena pastikan anak-anak semua tengok di sini. Okey, Faris Daniel, cuba jawab macam mana soalan ni? Kita kena tukar. Okey, unit, apakah jawapan yang awak dapat? 15.33. Okey, itu selepas dibuat pengiraan ya Daniel. Itu jawapan akhirnya. Okey, jawapan akhir. Jadi untuk kita nak dapatkan pertukaran unit tersebut, sebab kita nak tukar kepada kg, ini step yang pertama, langkah yang pertama, kemudian diikuti dengan langkah yang kedua. Kita nak selesaikan di sini. Kemudian kita akan dapat jawapan dia. Kita selesaikan dalam bentuk lazim dan inilah jawapannya. Sama 12. Jawapan dengan Faris Daniel tadi. Terima kasih tanya Faris Daniel, bagus. Laju dia buat perkiraan ya. Itu dia sebab mereka dah dilatih untuk buat secara cepat. Pantas. Jadi mereka tahu bagaimana menukarkan unit ini dengan cepat dan pantas. Jadi di sini sebagai saya kata formula 1000 tadi, jangan lupa 4 di bawah mewakili 250. Betul, 250. Kemudian kita naik di atas, kita darabkan dengan 250 dan naikkan 6. Yes, betul, bagus. Tu dia. Boleh dapat A matematik. Dalam kg jangan lupa letakkan, kita gerakkan titik perpuluhan, letakkan titik perpuluhan di sini dan unit dia adalah
Ini dia KG. Dan di sini bagaimana tadi? Okey, 1, 2, 3. Nak gerakkan di atas atau di bawah pun tak ada masalah. Tak ada sifar. Letak sifar. Tak ada nombor, letak sifar. Dan kita boleh selesaikan soalan tersebut dengan cepat dan pantas. Lazim. Baiklah, kita dah tengok kawan kita jawab pun dengan pantas. Tanya terus dapat jawab. Maknanya beliau memahami apa yang telah diajar setakat ini. Diharapkan yang di rumah pun turut sama dah tulis tips dan nota untuk sama-sama kita belajar. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya Fiona, pengacara untuk Borak Kopitiam. Saya rasa inisiatif Didik TV adalah satu inisiatif yang cukup bagus, terutama sekali bagi anak-anak kita sekarang ini. Dah tak ada lagi masalah, tak ada gadget dan juga tak ada internet, tak boleh nak belajar. Sebab apa? Didik TV memudahkan anak-anak kita tanpa gadget, tanpa internet, masih lagi boleh catch up dengan pelajaran mereka. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM. Setakat ini kita telah belajar pertukaran unit dan operasi tambah dalam jisim. Kita akan teruskan dengan operasi tolak. Jadi jom Cikgu Zuraidi, kita teruskan. Baik, terima kasih Nisa. Jadi kepada semua anak murid cikgu dan juga semua anak murid di seluruh negara, jom kita tengok seterusnya tentang tajuk jisim yang masih sama kita bincangkan tadi untuk operasi tolak. Jadi di sini juga merupakan satu konsep yang perlu mereka fahami dan juga mesti kuasai dengan baik. Menolak hingga 3 jisim dalam pecahan dan perpuluhan tanpa dan dengan pertukaran unit. Jadi kita tengok sama-sama di sini bagaimana kita nak menyelesaikan soalan bentuk begini. Dan kalau kita tengok Nisa, di sini kalau kita tengok ada unit yang sama, betul ya? Betul. Kalau kita lihat di sini adalah kg, dan kg. juga. Jadi saya beri peluang kepada murid-murid cikgu untuk sekarang menjawab soal. Bersedia untuk cikgu buka kepada murid cikgu siapa yang kena, siapa yang perlu jawab. Okey. Jadi bersedia. Cikgu nak Muhammad Faris lah. Oh, hari ni pakai baju Melayu segak bergaya. Ya, Faris. Pakai baju Melayu warna kegemaran saya tu, kuning. Oh, tu dia. Okey, Muhammad Faris, boleh jawab tak soalan ni? Jawapan dia 4.56 kilogram. Faris, perlu tak kalau kita tukar unit dia? Tak perlu. Bagus. Sebab jawapan akhirnya dia minta dalam apa? Kilogram. Bagus Faris. Jadi apabila kita selesaikan, pastikan jangan lupa bagaimana kita nak menyelesaikan. Dan satu lagi, ada murid-murid kita ini dia agak takut dalam proses untuk operasi tolak, Nisa. Sebab apa? Cikgu? Sebab apabila dia tidak boleh menjawab, menyelesaikan secara terus, menolak secara terus, dia perlu membuat pinjaman dengan nombor-nombor di sebelah. Jadi di sini membuatkan mereka rasa macam mana nak buat, macam mana nak jawab. Dia terkeliru, dia takut bagaimana untuk menolak nombor tersebut. Jadi di sini cikgu mengharapkan anak-anak semua buatlah latihan itu bermula daripada soalan yang mudah. Teruskan. Jangan mengalah. Saya minta begitu. Ini soalan yang mudah dan pastikan susunan titik perpuluhan adalah selaju. Pastikan anak-anak semua. Dan jawapan dia, terima kasih Muhammad Faris tadi atas jawapan yang telah diberikan.
Jom kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, saya minta anak-anak murid cikgu untuk bersedia. Lepas ni cikgu nak minta Dayana Zulfa pula menjawab soalan ni. Dayana Zulfa, sila bersedia Bersedia So buatlah kiraan secara ringkas macam mana cara cikgu tunjukkan tadi, nak cara yang panjang ataupun yang paling pendek pun paling tak ada ringkas, masalah. Paling ringkas sebagainya. Baik. Jadi kalau kita tengok di sini, okey, ini adalah kg pecahan. Baik. Kemudian ini juga unit kg dalam perpuluhan. Kalau kita tengok di situ, kemudian dia minta jawapannya, jawapan akhirnya adalah gram. Macam mana kita nak selesaikan? Dayana Zulfa, bagaimana kita nak selesaikan? Boleh tak bagi tahu cikgu macam mana kita nak tukarkan 3/4 kg tu dulu? 3/4 tu dalam kilogram 0.75 IPA. Okey, okey, bagus. Kalau kita tengok kat sini, apabila kita minta jawapan itu dalam bentuk gram, dalam unit gram, jadi kita terus tukarkan Dayana Zulfa, kita tukarkan kepada gram terus. Betul. Kita tukarkan seperti mana asas dia begini. Seperti mana yang kita tunjukkan tadi, kalau 4 di bawah, kita letakkan di sini menggunakan formula 1000. Kemudian kita darabkan di atas. Darab dengan 750. Apabila dia minta dalam gram, tidak ada perlu kita tukarkan kepada kg perpuluhan. Jadi kita letak saja unit di sini adalah unit gram. Baru kita selesaikan untuk seterusnya. Okey, baik. Tadi kita minta ni Muhammad, kita minta Dayana, Damia, boleh tolong jawab seterusnya menukarkan unit ni. Apakah jawapannya? 0.69. 690 gram. Bagus. Itu langkah yang kedua kita kena selesaikan. Dah boleh congak je kan cikgu. Betul. Apabila mereka dah berlatih, mereka dah buat secara berterusan. Latih tubik itu berterusan. Jadi mereka boleh tengok saja tukar, tengok tukar. Ini yang kita perlu latih supaya murid-murid ini perlu menguji minda mereka. Dapat jawab dengan pantas. Betul. Jadi itu sebab kita nak mereka berlatih secara berterusan. Jangan takut tau. Cikgu, saya nak gerakkan titik puluhan. Boleh. Saya nak gerak titik puluhan, cikgu. Kalau tak buat, cikgu, saya termimpi-mimpi, cikgu. Silakan letakkan sifar di sini. Tak ada nombor, letak sifar. Unit jangan lupa tukar. Apabila tukar kepada gram, tidak ada titik perpuluhan. Okey, baik. Dan kita selesaikan soalan tersebut dan kita gunakan cikgu, boleh tak kalau saya terus letak jawapan? Saya dah boleh mencongak lah, cikgu. Congak, mudah. Tidak ada masalah. Kita boleh terus kepada jawapan. Untuk kertas 2, kita perlu ada langkah pengiraan. Kalau tidak nanti markah tersebut akan dipotong. Hilang markah. Jadi pastikan anak-anak murid faham tentang kalau soalan objektif, saya tengok dah boleh jawab, terus boleh dapat A ke B ke. Ya, betul. Kalau objektif, apabila operasi melibatkan tolak, tambah, darab, kita boleh perhatikan pilihan jawapan A, B, C, D daripada belakang. Tambah, tolak, darab, tengok dari belakang. Kalau untuk bahagi, tengok daripada depan. Pilihan jawapan. Dia akan membantu kita. Kenapa saya tak tahu tips ni masa saya sekolah, cikgu? Ini sebenarnya kalau tak, saya dah A dah dulu. Betul, dia akan lagi cepat Nisa sebenarnya. Jadi kita tengok, kita boleh tahu. Dan kita tak perlu menyelesaikan sehingga habis. Untuk kertas 1 saja. Kertas 2 jangan buat separuh jalan. Dia akan dengan markah-markah separuh nanti. Jangan begitu. Okey, baik. Jom kita teruskan kepada soalan yang kedua. Yang ketiga. Baik. Ini pun. Lagi panjang, cikgu. Saya lagi dah macam ni dah. Kita tengok. Ini yang kita tak nak, supaya kita tak nak anak-anak takut kepada soalan bentuk begini. Dan mereka perlu biasakan dengan soalan bentuk begini. Apabila kita minta jawapan kg, dia tengok kat sini, wallah pecahan. Lepas tu gram pula. Sebenarnya banyak kaedah. Tetapi cikgu tunjukkan hari ini supaya anak-anak boleh membuat perbandingan. Langkah yang pertama, kalau kita tengok kat sini, Darwish, boleh tak tukarkan kepada kg? Untuk 5,120 gram. Cuba tukarkan, Darwish. 5.12 kilogram. Bagus. Itu dia lah konsep dia. Iaitu kita bahagikan dengan 1,000 dan dapat ni. Ini cara dia. Sama ada gerakkan titik puluhan ke, gunakan kotak 3 in 1 ataupun 3 dalam 1 pun boleh. Tak ada masalah. Apa yang mudah? Kita tak ada, kita suka kalau murid-murid banyak kaedah sebab mereka kena faham. Apabila mereka dapat selesaikan soalan dengan pelbagai cara, mereka boleh menjawab soalan itu dan mereka mendapat daripada tahap penguasaan ada tahap penguasaan 6, tahap penguasaan 5 dalam PBD. Jadi kalau mereka ada kaedah pelbagai, mereka lebih tinggi markahnya nanti. Jadi skor mereka itu adalah TP6 ataupun TP5. Itu sebab anak-anak kena berlatih daripada sekarang. Okey, baik.
Yang langkah kedua saya nak minta ni siapa? Kaisara. Macam mana awak tukarkan dengan cepat dan pantas? Tu dia. 7/10 kilogram. 1.7 kilogram. Baik. Awak guna tak 1.7. formula 1000 tadi? Kaisara. Guna, terima kasih. So maknanya ini adalah cara yang lebih pantas. Kadang-kadang bila kita dah selalu berjumpa dengan nombor yang sedemikian, dia dah boleh mencongak seperti Nisa seperti kita tadi. Mereka akan terus tengok tukar. Ini kita nak supaya mereka ada sebab kita kena ingat apabila kita menjawab, contohnya mereka ini tahun 6. Apabila menjawab soalan PKSK nanti berdepan dengan komputer yang mereka jawab secara pantas dan cepat, sebab masa sangat terhad. Setiap soalan mungkin mengambil masa 53 saat saja untuk satu soalan. 53 saat cikgu. Ya, saya. Bagaimana pula dengan macam itulah kalau macam UKKM 1 minit mungkin sebab dia lebih kurang 30 ataupun 20 lebih soalan dalam tempoh 30 minit. Jadi murid-murid kena tahu. Baik. So jadi sekarang kita tengok dah dapat, kita dah tukarkan kedua-duanya, barulah kita tambah. Tolak itu sebenarnya secara berturut-turut pun boleh. Sebenarnya tolak ni macam-macam cara yang kita tengok ada pendekatan oleh guru-guru kita di seluruh negara. Tanya kepada semua cikgu di seluruh negara kerana guru-guru sentiasa mencipta satu kaedah-kaedah baru. Saya suka sangat apabila guru-guru ini menghasilkan inovasi yang sangat hebat di seluruh negara, dan mereka juga sentiasa memberikan tip-tip yang luar biasa. Perkongsian mereka dalam YouTube juga satu daripada usaha yang sangat baik dan mengikut perkembangan teknologi. Dan kalau murid-muridnya sukakan satu aplikasi sosial media, dekat situlah cikgu yang akan cuba untuk berikan konten yang menarik berkaitan dengan pembelajaran. Dengan merujuk di SKP. Saya nak sebut. Jadi di situ juga main sangat penting, dan juga kita juga ada rujukan kita, buku teks kita juga satu rujukan. Pastikan ia dijadikan sebagai panduan dalam kita belajar dan juga mengajar. Dan pastikan semua anak-anak murid teruskan belajar. Belajarlah kerana ilmu, supaya kita akan dapat membuat yang terbaik. Dan saya minta pada semua anak-anak tengok macam ini. Ini ada secara berturut-turut. Ini cara dia macam mana anak-anak menjawab. Pastikan dalam keadaan yang betul. Jangan buat kesilapan-kesilapan mudah. Apabila kita menolak menggunakan nombor-nombor yang sedia ada di sini, selalunya murid-murid akan buat kesilapan mudah. Kesilapan mudah tu yang menyebabkan jawapan akhir tidak tidak betul. Jadi di situlah kita tak nak rugi kan? Step di sini dah betul. Sampai di sini betul. Sampai di sini saja salah. Contoh, kat sini salah. Jadi kita tak nak tu berlaku. Jadi kita minta pada semua tolong semak. Tolong semak. Jangan kita menjawab soalan itu sekadar untuk menjawab siap dah lah. Tak naklah macam tu. Manalah ada orang nak jawab soalan nak salah. Mesti nak betul, mesti nak markah kan cikgu? Betul, mesti nak markah. Makin tinggi markah kita, makin tinggi keputusan kita lebih baik. Baik. Dan ini kita bincangkan seterusnya adalah soalan seterusnya. Okey, kali ini cikgu nak minta kepada murid kita sekali lagi. Kita minta di sini tadi Damia sudah. Okey, saya nak minta seterusnya Darwis dan Muhammad Faris sekali lagi lah. Boleh Muhammad Faris? Macam saya tengok gaya macam YB Di sini soalannya cikgu saya nampak ada nombor pecahan, nombor bercampur, ada unit gram, ada unit kilogram, dan jawapan akhir yang diminta adalah unit gram lah, adik Darwish. Betul. Darwish pula, Faris, maaf. Salah orang. Faris, yang mana satu kita kena tukar dulu? Kalau Faris sendiri jawab sekarang, yang mana Faris tukarkan dulu untuk jadikan dia gram? Siapa yang Faris nak tukar? 10 1/2. Okey, baik. Apa jawapannya? 10,500 gram. Alhamdulillah. Bagus Faris. Pantas. Betul, pantas. Okey, itu dia punya pertukaran yang telah dibuat dan menghasilkan 10,500 gram. Baik, kenapa tak letak titik perpuluhan dekat 10,500 ni Faris? Sebab unitnya apa? Sebab kilogram. Yes. Unit gram. Betul, ini gram. Kalau kita letak titik perpuluhan, dia akan jadi kilogram. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan untuk langkah yang kedua. Ini penyelesaian dia. Okey, baik. Jadi selepas kita dapat tukarkan sini, bila kita dah tukarkan ke 3.72 kg dan dia menghasilkan jawapannya adalah 3,720 gram. Jadi saya nak minta kepada Faris Daniel, berikan jawapan yang awak dah kira. Apakah jawapan awak? 1,920
kilogram. Berapa? 1920 gram. Okey, baik. Faris ni dia seorang yang pemalu sedikit. Tapi segak orangnya. Baik, jadi kita terima kasih. Bagus, tahniah diucapkan kepada semua yang telah memberikan tumpuan, fokus yang sangat tinggi sehingga dapat kita selesaikan soalan-soalan bentuk begini. Dan soalan untuk ni sebenarnya operasinya melibatkan juga untuk darab dan juga bahagi. Pertukaran unit. Yang penting pada hari ini cikgu nak pastikan murid-murid tahu bagaimana menukar unit itu. Sebab mereka dilatih ketika tahun 3 lagi. Tahun Jadi 4. Untuk persediaan PKSK iaitu penilaian kemasukan sekolah khusus kena ulang kaji kembali lah kan cikgu? Betul. Okay, kena baik. berterusan sebab saya minta pada mereka ini semua bersedia. Apabila UPSR itu telah dimansuhkan, jangan rasa putus asa, jangan rasa macam kehidupan ini sudah tidak bermakna. Oh, tidak adik-adik. Jadi murid-murid menganggap begitu. Jadi kita tak nak begitu. Sebabnya UPSR itu adalah sebagai satu penilaian. Jadi kita ada lagi penilaian yang lain. Jadi teruskan. Sentiasa mengulang kaji mata pelajaran. Sentiasa merujuk guru di sekolah. Kerana guru-guru di sekolah adalah guru-guru yang sangat hebat. Sedia membantu. Sentiasa. Mereka sentiasa on call. Boleh dihubungi dalam talian ke, luar talian ke, mereka sentiasa memberikan tumpuan juga fokus pada anak. Sebab kita tidak bersemuka lagi. Kalau dulu kita bersemuka, kita boleh lihat bagaimana anak-anak ini dapat kita bimbing. Tetapi apabila kita dah masuk kepada sekarang ini dalam keadaan PDPR, jadi kena ambil inisiatif. Cabaran tu lebih besar. Betul. Inisiatif daripada murid-murid, ibu bapa dan juga guru-guru kena bersama-sama supaya kita dapat bekerjasama. InsyaAllah. Ya, dalam keadaan sekarang ni walaupun dalam musim cuti persekolahan pun turut tetaplah membuat ulang kaji. Agar nanti kembali ke sekolah, cikgu tanya soalan, dah tahu dah. Tak adalah rehat lama sangat adik-adik, nak berehat boleh tapi tetap lakukan ulang kaji. Baiklah cikgu, sebenarnya dalam pada kita seronok belajar mengira dan menukar unit, operasi tambah dan tolak kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Saya seronok belajar dengan adik-adik saya ni, semuanya pantas menjawab, bagus, dan saya nak minta Cikgu Zuraidi untuk berikan sedikit rumusan. Silakan cikgu. Okey, baik. Saya percaya anak-anak murid cikgu yang bersama dengan cikgu pada hari ini telah didedahkan. Seperti mana yang berada di sekolah, kita belajar dengan guru-guru di rumah, di sekolah secara PDPR dan sebagainya. Cikgu percaya minggu ini adalah minggu cuti sekolah. Betul. Saya minta pada anak-anak juga teruslah mengulang kaji mata pelajaran, bukan saja matematik, malah kepada subjek-subjek yang lain juga. Dan secara berterusan. Dan ada bila kita keletihan, kita rehat. Kita tidur. Kemudian kita bangun, kita dah segar, kita teruskan pembelajaran. Jadi untuk hari ini, untuk GSIM telah kita kongsikan, cikgu suka untuk kita dengar daripada Kaisara. Kaisara, apa yang awak telah dapat daripada pembelajaran kita pada hari ini tentang tajuk GSIM? Silakan Kaisara. Hari ini saya boleh tukar unit. Sebab dulu saya memang susah nak tukar unit, tapi hari ini senang sangat saya boleh tukar unit. Senang sangat. Alhamdulillah. So kita guna formula 1000. Terima kasih Kak Sarah. Nampaknya objektif kita hari ini telah pun tercapai. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Zuraidi di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami di Teras Didik TV. Terima kasih kawan-kawan saya dari SK Taman Tun Dr. Ismail Jaya, Shah Alam, Selangor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod seterusnya di Teras Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Jom cikgu kita potong kek. Ya, alhamdulillah. Selamat Hari Jadi. Didik TV KPM